Tok gina. Kan bab ketiga sambungan. Hah? Masih bab ketiga kan ya? Dah habis bab 3. Dah lah. Dah. Ada mengeluarkan dari syurga. Dah nak? Tok dah nak? Iblis mengeluarkan Adam dari syurga dah nak? Keempat dah. Ha? Bab keempat nak. Bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang datang tu. Adakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban kita sembahyang subuh dan lakukan salat subuh berjamaah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Jadi minggu lepas kita telah membincangkan ya, bagaimana iblis nyasik puas hati dengan Adam alaihissalam. Ya, dengan sebab Adam dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dihalau dan dikeluarkan daripada syurga. Maka dari sini lahirlah perasaan dendam, puas hati dan nyasik berhenti setakat dia aja. Nya seterusnya melakukan ikhtiar macam ni nya juga nak menyesatkan Adam alaihissalam. Ya. Was-was dan tipu hilah iblis. Bertitik tolak dari keinginan Adam alaihissalam untuk terus menetap di dalam syurga. Dengan tidak dikeluarkan darinya seperti yang telah dialami oleh iblis yang terpaksa berhadapan dengan pengusiran oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Iblis tidak mendiamkan dirinya. Ia merancang untuk mewaswaskan Adam alaihissalam dan Hawa bagi tujuan untuk mengeluarkan kedua-duanya dari syurga. Jadi iblis mada, ya, aku sih mau keluar seorang-seorang. Nah. Karena kita dua yang menyebabkan aku dikeluarkan dari syurga, jadi aku mau kita dua keluar dua, katanya. Ya, panggil iblis. Ya. Panggilnya semua salah seorang. Ya, dan yang ngembak orang lain untuk tu salah juga bersama dengannya. Tu panggil iblis. Jadi kalau ada orang yang sik semayang, dannya pun mau orang lain sik semayang juga, samalah dengan iblis.
Kalau nya si mau bersedekah dan wang lain pun dihalangnya dari bersedekah, ya, maka ialah panggil iblis, kan? Ya, okey. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah tersebut di dalam ayatnya. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maksudnya maka syaitan yakni iblis itu mewaswaskan kedua-duanya supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka aurat mereka berdua yang telah sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil iblis berkata, tidakkah Tuhan kamu melarang kamu dari menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka supaya kamu berdua menjadi malaikat atau tidak menjadi orang kekal di dalam syurga. Jadi, iblis dan iblis tadi dalam menggoda Adam dan Hawa alaihimassalam, ya, nyasi memburukkan Allah Ta'ala. Nya pada Allah Ta'ala tu, nya mula-mula ajak baik dengan kau, kelak siknya baik, desi. Sebab iblisnya kenal Allah Ta'ala. Jadi untuknya menggoda Adam dan Hawa, dia menggunakan apa yang ada dalam fitrah manusia yang pun. Ya. Apa fitrah kita manusia tu? Antaranya ialah kita ingin kekal dalam kenikmatan. Ya, fitrah kita. Ya. Ingin kekal dalam kenikmatan. Ya. Ingin kekal muda. Ya. Sebab ya kita langgar orang sanggup berbelanja mahal-mahal untuk jaga kesihatannya kerana ingin kekal. Ya. Mun Ramadan kita makan tu umur kita sepatut 50 bertambah 80, kan? Sanggup kita. Ya. Ayah kita manusia tu. Iblis pun datang dalam menggoda manusia menggunakan apa yang ada dalam diri manusia, keinginan dalam diri manusia yang pun. Adam dan Hawa nya tahu nya dua akan diturunkan ke muka bumi. Ya. Karena nya dua diciptakan oleh Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Nya dua bukan duduk dalam syurga. Ya transit aja sementara waktu. Tetapi dalam syurga kan penuh kenikmatan. Makan si perlu cari, pakaian sentiasa ada, si perlu molah apa-apa. Ya. Ya. Dalam syurga tadi. Bila turun ke bumi, keadaannya berbeza. Bumi itu, dunia itu, Allah telah menentukan fitrah alam tu, sunnatullah kepada alam tu. Semua benda yang kita nak, kita kena ikhtiar. Allah menyediakan benda asas saja. Kita pakai baju, nak pakai pakaian, mesti ada pakaian tiba-tiba jadi. Terbayang ajak baju fashion macam ni, pum, ada. Ya. Terpaksa daripada awal. Allah cuma menyediakan bahan. Ya, pakai mola benang. Ya. Dari benang jadikan kain, jadi kain jadikan pakaian. Allah jadikan kapas dan sebagainya. Ya. Sebab ialah Adam tadi dikurniakan Allah Ta'ala ilmu. Kan? Mungkin kita baca daripada awal, ya, yang Allah sebut tentang Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajar Adam itu nama-nama semuanya. Habis ilmu tu kalau dalam syurga nak apply macam ni. Ya. Allah Ta'ala mengajar Adam tadi dengan ilmu sehingga dengan ilmu ialah nya lebih daripada segala malaikat. Ya, sebab bila malaikat ditanya Allah Ta'ala nama-nama barang, malaikat semua mesti tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Tuhan, tidak ada ilmu kami melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya para malaikat. Ya. Tapi Adam tadi diajar macam-macam. Jadi ilmu yang diberi kepada Adam adalah untuk digunakan di dunia tu. Ya. Ilmu nak molah pakaian. Macam ni daripada kapas tadi Adam tahu Allah dah ajar dah tu kapas tu pakai molah benang. Dia dah ada dalam ilmu Adam. Ya.
Nak makan, bukan dalam syurga, teringat aja, pap ada makanan. Tapi di dunia, Adam dan Hawa nak makan, terpaksa bercucuk tanam, beternak, terpaksa bekerja. Mesti ada makan, teringat nak makan mi kolok, kan? Teringat nak makan mi, Jawa kambing, pap ada depan, mesti ada. Ya, nak makan mi Jawa kambing, kena pergi Abah Cafe. Ya, contoh. Ya, jadi kena ikhtiar. Jadi Adam dan Hawa itu sebagai manusia, macam dia susah juga hidup di dunia itu. Ya, maka iblis datang menimbulkan was-was dengan keduanya. Apa kata iblis? Tahu kita dua apa sebab Tuhan melarang kita dua mendekati pokok tu? Kan Allah Ta'ala suruh duduk dalam syurga, tapi la taqraba hazi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ini. Iblisnya pun merancang juga. Nya pun malah survey juga. Malah research juga sebelumnya nak menggoda Adam dan Hawa tu. Ya. Katanya, Tuhan melarang kita dua makan pokok tu kerana Tuhan si mau kita dua kekal dalam syurga tu. Sebab mun tak makan buah tu, kita dua akan bertukar menjadi malaikat. Mun tak dua jadi malaikat, kita dua akan kekal dalam tu, kita dua si turun dunia. Sebab dia dipanggil dalam Quran, dipanggil pawaswasa, was-was. Ya. Yang menimbulkan was-was dulu. Macam ni was-was tu. Akhirnya ada perkataan, benar juga. Kan? Kita mun orang direct attack dengan kita si nerima. Katalah orang datang nak muruk seseorang. Papnya tu. Pahal tu nganuknya tu. Tapi dia start ngambak cerita lo. Kau ingat si cerita tu lo. Tu. Kan? Benar juga. Ya. Nya mulai menghilangkan. Kalau sebelum tu kita percaya dengan orang yang bagus, percaya orang yang baik. Kemudian dia mulai menimbulkan was-was. Betul si orang yang baik. Belum direct nganuk lagi. Maka begitu juga syaitan tadi, iblis tadi. Dalam menggoda Adam dan Hawa-nya sih kata direct. Terdua makan buah tu. Ngan takut dengan Tuhan ya. Baliknya mada, terdua dilarang makan buah tu. Sebab mun terdua makan buah tu, kita jadi malaikat. Mun terdua jadi malaikat, kekallah terdua dalam syurga. Sila kita dua perlu turun ke dunia. Adam dan Hawa itulah fitrah manusia yang Allah jadikan. Keinginan kekal, keinginan untuk senang, dan si mau susah. Kita dalam dunia tu mana ada senang. Siapa mau cari susah kan? Maka iblis membujuk atau menimbulkan was-was kepada Adam dan Hawa supaya mau makan buah ya tadi. Allah menjelaskan lagi peristiwa tersebut. Fawaswasa ilaihi. Kita lihat dalam Quran, dalam iblis, dalam menggoda Adam dan Hawa, Allah menggunakan kalimah fawaswasa banyak. Menimbulkan was-was. Ya. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faqawa. Maksudnya setelah itu maka syaitan itu membisikkan pikiran jahat. Ini menimbulkan was-was kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon yang mengekalkan kamu dalam syurga untuk selama-lamanya dan yang memberi kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Perkataan yang dusta ini sangat menawan hati Adam dan Hawa. Tujuan untuk menetapkan keduanya ke dalam syurga. Lalu kedua-duanya memakan buah dari pokok itu, maka terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Dan mereka berdua mula menutupnya dengan daun-daun dari pohon syurga. Dan dengan itu berarti derhakalah Adam bersama Hawa kepada Tuhannya dan dia bersalah dari jalan yang benar. Syaitan datang kepada Adam dan Hawa. Adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla.
Allah sendiri, ni si Adan meri nama pokok ya. Yang meri namanya pokok khuldi ya iblis. Ya, kita madah Adam dan Hawa makan buah khuldi kata kita. Kan? Yang meri nama pokok khuldi ya iblis. Allah cuma madah la taqraba hazi syarah tanpa menamakan apa pokok itu. Kan? Tapi iblis datang kepada Adam dan Hawa nya madah, mau si aku tunjukkan kita dua. Mau si aku memberi kita dua satu fatwa. Satu fatwa, satu makanan, satu buah-buahan yang kalau kita dua makan, kita dua kekal jadi malaikat. Adam dan Hawa tu nanya, pokok ni. Kan? Nyala tu pokok tu lah, pokok yang dilarang Tuhan tak dua dekat tu. Kan? Akhirnya mereka berdua tertipu dengan tipu daya iblis tadi. Kan? Ya? Pergilah makan fa'akala minha. Apabila mereka dua makan, nya dua pun makan buah tadi. Ya, dah terpedaya dengan tipu daya iblis. Makan, apa kesan pertama lepasnya dua makan? Ya. Fabadat lahuma sawahatuhuma. Pakaian syurga yang mereka pakai tadi semua tanggal. Sehingga si berpakaian telanjang. Bilanya dua pakaian dari syurganya dua tanggal. Apa dipola? Kan? Makanya dua mengambil daun-daun dalam syurga untuk mereka menutupi. Dalam Quran saya dah nyebut daun apa. Kan? Tapi kita selalu dengar orang ceramah dari kecil-kecil dulu madah yang ambil daun bidara. Tapi mun berdaun bidara kecil kan. Mun madah daun pisang tak usah juga kan. Wallahu a'lam daun apa. Ya. Bab daun bidara dolok ni dah kita terbayang daun bidara yang besar ni. Tapi bila kini tu kita dah banyak orang nanam pokok daun bidara ya. Kan? Ya. Daun bidara yang kecil. Dan barangkali daun bidara dalam syurga besar wallahu a'lam tak tahu kan. Ya, tapi menangga daun bidara dalam dunia tu halus-halus kan. Daun pisang kah? Bagi nama daun. Mungkin daun pokok ara kah? Daun simpur. Kalau pokok arak kita tu nak buah banyak tepi dekat pangkal. Ya, macam buah arak, macam buah tin juga. Tapi bukan buah tin. Nak daunnya libar-libar kan. Ya okey lah besar. Okey. Tapi yang penting menggunakan daun dari syurga. Jadi sebelum kita nak mikir daun apa. Ya, nak tahu kalau ada orang jual madai. Daun tu lah pakai Nabi Adam dua Hawa dalam syurga dulu. Cerita khasiatnya. Kita pun beli kan. Macam tongkat apa, kayu apa? Kayu koka kan. Kayu koka orang kita kan. Popular bila ke Mekah cari tasbih kayu koka. Sebab dari kayu koka itulah Nabi Nuh membuat kapalnya. Dari koka itulah Nabi Musa, tongkat Nabi Musa alaihissalam katanya. Apa lagi dikaitkan dengan apa-apa lagi lah. Ya. Tongkat Nabi Musa. Ya. Tongkat Nabi Syuaib. Semua dikaitkan dengan pokok koka tadi. Tapi nyasi mau sikit je nyasi mau ngait. Tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa sebab? Sebab tongkat Nabi Sulaiman dia dimakan ani-ani. Tempatnya berdirinya berpegang dengan tongkat. Orang si tahu, jin pun si tahu nya dah meninggal dunia. Jadi wafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri. Ya, dengan bertekan di tongkatnya. Dan nya hanya tersungkur rebah. Dan orang tahu nya mati, meninggal dunia, wafat. Bila tongkatnya tadi dimakan ani-ani. Ya, bila dimakan ani-ani, akhirnya boroklah kan. Jadi bila tongkat tadi dah reput, makanannya maka tersungkurlah Nabi Sulaiman alaihissalam dan orang pun tahu nya telah wafat kan. Jadi kayu koka ya orang sigit je. Saya dah nangga orang cerita kelebihan kayu koka, oh tongkat Nabi Sulaiman. Saya dah. Sebab macam tu si cukup tinggi khasiatnya kan. Okey. Jadi begitu juga tadi. Okey, bila buat apabila mereka dua melanggar perintah Allah dengan memakan buahnya tadi, maka terbukalah aurat mereka. Artinya apa? Dengan perbuatan mereka melanggar perintah Allah, tidak melayakkan mereka lagi untuk mendapat apa-apa keistimewaan dalam syurga. Jadi Allah mengatakan,
tentang Nabi Adam. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ya. Adam tadi dengan sebabnya makan buah tadi fa'asa. Wa asa maka dia durhaka. Artinya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghawa, dan juga dia tersalah dari jalan yang benar. Artinya dia tertipu oleh tipu daya iblis. Okey. Kita nak iblis tu dalamnya nak menimbulkan was-was kepada Adam dan Hawa. Pendekatannya cukup kelihatan baik. Ini jelaskan oleh Allah dalam Quran, demikian tipu daya iblis yang amat menawan hati. Serta ia bersumpah terhadap kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Maksudnya, dan iblis bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku adalah benar-benar dari kalangan orang yang memberi nasihat kepada kamu supaya kamu berdua menjadi orang tidak berdua jadi, supaya jangan kamu berdua jadi seperti aku yang telah dihalau keluar dari syurga. Lalu syaitan dapat mengarahkan kedua-duanya dengan tipu dayanya yang sangat licik. Iblis tadi pertamanya datang kepada Adam dan Hawa, ni dua-duanya bersumpah. Ya. Tu kita kena belajar tu. Artinya jangan orang yang kadang-kadang nak nyuruh kita malah jahil. Ya. Nya kadang-kadang menggunakan pendekatan yang kelihatan baik, yang kita rasa mungkinnya tu nak ngakal. Yang pertamanya bersumpah. Kami bersumpah dengan kita, benda tu bagus untuk kita. Kami bersumpah benda tu benar. Artinya iblis pun dalam nak menggoda Adam AS punya bersumpah juga dulu. Waqasamahuma. Nya bersumpah kepada kedua-duanya. Mudah bersumpah. Siapalah ngata pemula? Nah. Benarnya kelakar benangan kami. Nya bersumpah. Jadi memberi pengajaran kepada kita, orang yang bersumpah yang belum tentunya benar. Maksud kami artinya waktu kita ialah nya bersumpah nak madah dengan kita ceritanya. Jadi contohnya jual barang dengan kita, jual atau sesuatu dengan kita nya bersumpah. Kita dalam hidup kita kadang-kadang banyak kita jumpa orang yang bersumpah tapi sebenarnya si benar. Kan? Ya. Kadang-kadang kita nak beli lot, orang jual lot tanah, kan? Sumpah demi Allah kami empun tu. Maknya jumpa kita keke. Kan? Cerita dolok lah. Yang sama palak dengan jual. Kita pun beli. Bila beli tadi nangka ada 10 orang beli di siap. Itu kan banyak berlaku dalam hidup kita. Bersumpah. Kan? Saya cerita tu sebab berlaku juga lah dengan Allah yarham bapak saya dolok. Kan? Dolok zaman-zaman dolok orang beli belah-belah telaga air dolok kan. Bersumpah. Demi Allah Pak Haji betul. Tapi jual tu kan. Sekali dia datang siap baik je. Belum bayar duit. Adalah hamba Allah niat. Pahal kita situ Tuan Imam. Yalah ada orang tu nak jual tanah tu. Malah datang agak saya. Jangan tak malah hal. Tanah tu kelak salah bulan kita pembeli yang keberapa. Cek-cek benar juga. Dah ada orang lain. Tapi waktunya nak memperkenal ngembak semua tadi dokumen tadi nya bersumpah. Kita tu bila dengar sumpah tadi. Ya tentulah. Mula-mula siapa saya dah mau. Hati kita si mau mula-mula. Saya dah perlulah jauh. Mulanya tangguh kami tu perlu. Kemudian bersumpah lagi. Demi Allah Pak Haji tu betul. Kan? Kita dah mulai hilang separuh dah. Keinginan separuh dah timbul. Kan? Ya. Iblis macam dia juga nyesat manusia. Kemudian apa? Inni lakuma laminan nasihin. Kami dengan kita dua tu cuma memberi nasihat aja pun. Mun tak ngikut-ngikut sisi memberi nasihat aja. Benda tu dilalui kita dalam hidup kita. Yang selalu cerita dengan kita orang ngembak pelaburan, ngembak apa. Kami tu ngajak aja, pakai nama rezeki kita. Mun tak mau sisi. Kelak jangan nyesal, mun orang lain dapat boleh. Biasa sih tu. Kadang orang ngembak tu pelaburan, kita engkau 10,000, kita dapat berapa ribu. Ya. Dari zaman-zaman dulu semua benda tu.
Kan? Dia cerita kelak kawan, bila kawan tu tak melabur, kawan tu untung kelak kita putih mata dia. Inilah kumala minan nasihin. Aku untuk kita dua tu nasihat saja pun. Kita dua nak ikut si hal. Jadi iblis datang tadi. Apa nasihat, nyuruhnya dua makan buah tadi. Iblis bersumpah. Lagi-lagi iblis tu nya senior kan dalam syurga tadi, orang senior dalam syurga. Ya. Kemudiannya bersumpah lagi dengan nama Allah kan. Aku tu tukang beri nasihat aja. Kita dua mau dengar-dengar sik-sik tapi aku dah nasihat. Innilah kumala minan nasihin. Ya. Jadi belum tentu orang yang beri nasihat dengan kita ya nasihat yang betul. Kemudian akhirnya tertipulah keduanya, kata Allah, fadallahuma bighurur. Lalu syaitan dapat mengarahkan keduanya. Artinya lalu keduanya terpedaya dengan tipu daya syaitan yang sangat licik itu. Iblis menipu Adam alaihissalam dengan cara mempengaruhi dia untuk menurut keinginannya sendiri. Tanpa mengesyaki iblis adalah makhluk penipu dalam menjalankan agenda penipuannya, serta ditambah lagi dengan pengakuan sumpahnya bahawa ia adalah sebagai penasihat kepada kedua-duanya. Iblis datang mempengaruhi Adam alaihissalam dan Hawa dengan apa yang ada dalam diri Adam. Ingin apa? Ingin kekal. Si mau susah. Bab turun ke dunia susah. Dalam akhirat, dalam syurga dah senang. Ya, dah penuh dengan nikmat. Dia ada yang dalam diri Adam. Jadi dia mempengaruhi dengan apa yang ada dalam diri Adam. Jadi kita pun hari itu syaitan datang menggoda kita dengan apa yang ada dalam diri kita pun. Ya. Keinginan kita kepada harta kekayaan, keinginan kita kepada pangkat, keinginan kita pengaruh, keinginan kepada nama, kan? Ya. Benda-benda ya semua yang digunakan oleh syaitan dalam mempengaruhi kita. Kan? Ya. Datang perasaan tamak kita dengan harta benda. Sebab dalam diri kita memang suka harta, ingin lebih. Kan? Ya? Okey. Demikian juga keadaan tipu daya iblis dan syaitan terhadap anak cucu Adam di dunia ini. Sama juga lah di dunia tu iblis datang dengan kita dengan niat yang baik. Bukan niatnya, artinya bukan niatnya baik. Dengan perkara yang baik tapi niatnya jahat. Ya, dengan perkara yang kelihatan baik tapi niatnya jahat. Tujuannya adalah untuk memesongkan kita dari jalan yang benar. Menerusi dua alasan dan satu sumpah yang digunakan oleh iblis sebagai satu taktik dalam melakukan tipu daya terhadap Adam alaihissalam dan Hawa sehingga memikat hati kedua-duanya. Antara alasan dan sumpah itu ialah bahawa dengan memakan buah dari pokok yang ditegah oleh Allah Ta'ala itu akan menjadikan Adam dan Hawa sebagai malaikat yang akan menjadi penghuni tetap di dalam syurga. Bahawa dengan itu akan menjadi Adam dan Hawa dari kalangan orang yang kekal di dalam syurga. Pembohongan iblis terhadap Adam dan Hawa dengan merekakan satu nama sejarah dusta terhadap pokok yang diharamkan itu, yaitu Syajaratul Khuldi. Iblis, mereka cipta nama pokok ya tadi. Dengan menamakan pokok itu pokok Syajaratul Khuldi, pokok kekal. Ya, kita pun terpengaruh juga dengan iblis dengan menamakan pokok tadi pokok khuldi. Sedangkan Allah Ta'ala dah cerita pun. Pokoknya pun belum tentu menjadi kekal. Sebab pun Adam dan Hawa kekal makan buah tadi. Tentu mereka dua confirm kekal dalam syurga. Tapi tidak kekal pun. Jadi penamaan iblis kepada pokok sebagai Syajaratul Khuldi adalah satu pembohongan. Jadi betul lah kalau kita madah Adam dan Hawa makan buah khuldi. Cik betul. Khuld tu maknanya kekal. Sebabnya dua tetap dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke dunia. Sumpah yang menyatakan bahawa iblis adalah sebagai penasihat kepada kedua-duanya. Iblis bersumpah. Aku tu bersumpah. Kena Adam memberi nasihat katanya.
wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah benar-benar daripada kalangan pemberi nasihat kepada kamu berdua, supaya jangan kamu berdua menjadi seperti aku yang dihalau dari syurga. Demikianlah beberapa bentuk penipuan iblis yang amat memikat hati Adam alaihissalam dan Hawa, sehingga menyebabkan kedua-duanya lalai dan leka terhadap pesanan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua pun memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Ta'ala itu. Pada sangkaan mereka berdua bahawa pokok yang dilarang Allah Ta'ala itu adalah pokok yang akan mengekalkan mereka ke dalam syurga. Jadi nyedua tadi makan bukanlah kerana nak derhaka dengan Tuhan sih. Ya. Nyedua makan tadi kerana tertipu oleh tipu daya syaitan. Ya, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Dan nyedua makan tadi dengan harapan nyedua kekal dalam syurga. Kan? Ya, tujuannya makan. Ya. Allah Ta'ala menegur kesilapan Adam alaihissalam. Apabila kedua-duanya menyadari mereka sebenarnya telah melakukan satu kesilapan dan kesalahan. Kedua-duanya mulai merasa bahawa mereka telah ditipu oleh iblis sehingga menyebabkan terbuka aurat mereka berdua. Jadi, kesan pertama kepada pelanggaran mereka terhadap perintah Allah dengan memakan buah tadi apa dia? Pakaian mereka tanggal. Ya. Pakaian syurga yang mereka pakai tanggal. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Maksudnya, dan Tuhan mereka berdua menyeru Adam dan Hawa. Ya, setelah mereka melanggar perintah Allah makan buah tadi. Sebelum ya, ada cerita cuma cerita orang kita. Ya, dan cerita tu saya dah riwayat dari sini-sini. Kena orang kita tu katanya orang lelaki buahnya ada di situ. Buah halkum tu. Kan? Perempuan kemudian jadi buah dada kan? Ya. Sebab katanya yang makan mula-mula makan Hawa. Hawa tu makan 2 biji. Ya. Bila ada Hawa makan, Adam nanggas ada apa-apa, maka Adam pun makan. Bila Adam makan, maka ditahan oleh malaikat di situ. Ya, malaikat Jibril cekak Adam tu. Maka buah yang makan tadi jadi buah halkum. Dan Hawa tadi makan 2 biji, maka menjadi buah dada 2 gig tadi. Ini semua cerita dongeng. Ya, tidak ada sumber. Kita pun si tahulah sini kan orang tua-tua kita dapat cerita-cerita tu kan. Ada dalam kitab-kitab, sebahagian kitab yang lama-lama, tapi semua riwayat-riwayat itu tidak sahih. Kadang-kadang sebab kita harus ingat dalam sejarah Islam selepas 150 tahun kewafatan Nabi SAW, lahir dipanggil Qusas. Qusas tu penceramah-penceramah di masjid-masjid tetapi tukang cerita. Dipanggil Qusas, tukang cerita. Nya ceramah juga di masjid, tapi nya bercerita yang malah benda ajaib-ajaib lah. Sebab ialah kita kemudiannya para ulama kemudiannya paksa malah buat kajian tentang hadis, hadis sahih nak sahih, cerita tu benar nak benar, kan? Ya. Sebab cerita-cerita yang ditambah-tambah tujuannya untuk mengindahkan cerita. Jadi kita pun benar juga, patutlah ada biji di situ, kan? Jadi nampak logik tapi hakikatnya cerita itu tidak sahih, ya. Jadi Allah mengatakan dan Tuhan mereka berdua menyeru Adam dan Hawa. Ya, setelah terbuka aurat keduanya makan buah tadi, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari mendekati pohon itu? Allah nanya. Ya. Seingatkah kita dua? Aku dah madah dengan kita dua, jangan dekat pokok ini. Apatah lagi makan buahnya. Dan aku telah katakan kepada kamu berdua bahawa sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua. Dan janganlah kamu kedua
janganlah kamu berdua dikeluarkan olehnya dari syurga ini. Ya, artinya Allah telah pun mengingatkan Adam alaihissalam. Satu, diingatkan jangan dekati pokok ya, termasuk jangan makan buah. Yang kedua, dah diingatkan. Hati-hati dengan iblis ya. Nya dua yang musuh tak dua. Kelihatan baik. Tapi berpotensi untuk menyesatkan kita dua. Karena nya adalah musuh kepada kita dua. Artinya musuh kepada manusia. Okey. Sikit lagi. Arahan keluar dari syurga. Dengan sebab perbuatan Adam alaihissalam dan Hawa yang telah melanggar larangan Allah Ta'ala. Mereka telah diberi hukuman oleh Allah Ta'ala dengan dikeluarkan daripada syurga. Lalu Allah mengeluarkan arahan tersebut, arahan dengan firman-Nya. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jadi, apa kesan lepas makan buah tadi? Lepas aurat mereka terbuka, maka Allah memerintahkan Adam dan Hawa serta iblis turun dari syurga. Ya, nak masuk balik selepas mati di dunia. Ya, keluarlah kamu. Artinya termasuk iblis sekali. Dalam keadaan kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Artinya manusia dan iblis tu dan syaitan. Di dunia tu tabiat kita adalah bermusuh. Jangan haraplah nya nak berdamai. Ya, mesti ada. Allah telah tentukan permusuhan dan kamu disediakan tempat tinggal kediaman di bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke satu ketika iaitu mati. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup dan disitulah juga kamu mati dan daripadanya lah kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi Allah memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan di bumi kamu dengan iblis adalah bermusuh. Hati-hati kan. Dan Allah sediakan kehidupan di bumi itu. Ya. Allah sediakan nak pakaian tapi mesti ada pakaian dah siap. Kan? Kena buat. Ya. Tetapi apa-apa keperluan manusia di dunia itu Allah telah sediakan. Ya. Dan Allah berkata lagi, di bumilah kamu hidup. Ya? Bumi itu memang tempat untuk kamu hidup. Di sinilah kamu mati. Mati ditanam dalam tanah. Dan darinya lah kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi ajalah untuk pagi itu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita lama pakai. Banyak cerita lama pakai.